Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, kita nak sambung balik kitab kita ni. Usul 99 usul dirayah hadis, satu panduan mudah untuk mengesan hadis-hadis dhaif dan maudhu. Jilid 1 oleh Maulana Muhammad Asri bin Muhammad Yusuf. Kita masuk dalam usul yang keempat. Usul yang keempat ni. Okey, usul keempat, hadis-hadis atau riwayat-riwayat yang tidak sesuai dengan kedudukan malaikat dan mengaibkan malaikat lah. Seperti menampakkan malaikat ni sebagai makhluk yang bodoh, malaikat bodoh. Telah tersalah dalam melaksanakan tugasan, menderhakai Allah, melakukan dosa, malaikat tidak masum dan sebagainya. Semuanya adalah palsu dan karut. Begitu juga dengan hadis-hadis atau riwayat-riwayat yang menggambarkan para malaikat ni seperti kartun-kartun dan menyatakan kejadian mereka daripada selain daripada cahaya. Antara contoh yang dapat dikemukakan untuk usul ini ialah contoh pertama dah. Contoh pertama. Haddatsana Abu Uqail Anas bin Salim Al-Khawlani, haddatsana Muhammad bin Ibrahim bin Al-Ala Al-Hasami, haddatsana Ismail bin Abbas, haddatsana qala haddatsana tidak. Qala haddatsana biarlah. Abdullah bin Muhammad Al-Qurashi an Yahya bin Abi Kathir an Sa'id bin Abdullah Al-Audi qala syahidtu Aba Umamah wa huwa fi an-niza' faqala idza ana mittu fasna'u bi kama amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nasna'a bi mautana amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala idza mata ahadun min ikhwanikum fasawaitum at-turab ala qabrihi falyaqum ahadukum ala ra'si qabrihi thumma yaqul ya fulan ibn fulana fa innahu yasma'uhu wa la yujib thumma yaqulu ya fulan ibn fulana fa innahu yastawi qa'adan thumma yaqulu ya fulan ibn fulana fa innahu yaqulu arshidna rahimakallah walakin la tash'uruna falyaqul udhkur ma خرجت عليه من الدنيا شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمدا نبيا وبالقرآن إماما فإن منقرا ونقيرا يأخذ واحد منهما بيد صاحبه ويقول انطلق بنا ما نقعد عند من قد لكنا حجته فيقول الله حجيجه دونهما فقال رجل يا رسول الله فإن لم يعرف أمه قال ينسبه إلى حواء يا فلان بن حواء. Maksudnya Sa'id bin Abdullah Al-Audi berkata, aku menyaksikan Abu Umamah ketika beliau sedang nazak. Abu Umamah ni sedang nazak. Sa'id bin Abdullah berkatalah dah, dia tengok Abu Umamah sedang nazak, sedang hampir meninggal dunia. Pada ketika itu beliau berkata, apabila aku mati nanti, kamu lakukanlah kepadaku apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh kami lakukan kepada orang-orang mati di kalangan kami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami dengan katanya, apabila ada sesiapa daripada saudaramu meninggal dunia dan kamu selesai mengebumikannya, maka hendaklah ada seseorang daripadamu berdiri di kepala kuburnya lah. Nak talqinnya. Kemudian hendaklah dia berkata, wahai fulan bin fulanah. Bukan bin ayah dia, bin mak dia dah. Sesungguhnya dia mendengar kata-katanya walaupun tidak dapat menjawab. Seterusnya dia hendaklah berkata, wahai fulan bin fulanah, si mati akan bangkit sehingga duduk dengan betul dah. Seterusnya dia hendaklah berkata, wahai fulan bin fulanah. Setelah buat 3 kali dah, kali ketiga dia memanggil si mati akan berkata,
Tolong bimbinglah aku, semoga engkau dirahmati oleh Allah. Tetapi orang-orang yang hidup tidak sedar. Pada ketika itu dia hendaklah berkata, ingatkanlah penyaksianmu ketika hendak keluar dari dunia, iaitu penyaksian bahawa tiada Tuhan selain Allah. Dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba-Nya dan Rasul-Nya. Sesungguhnya engkau telah redha Allah sebagai Tuhan, Muhammad sebagai Nabi dan Al-Quran sebagai imam. Pada ketika itu Muka dan Nakir, malaikat Muka dan Nakir akan saling memegang tangan satu sama lain. Saya berkata, marilah kita pergi. Buat apa kita duduk dekat orang yang telah diajar hujahnya. Pada ketika itu Allah akan menjadi pembela si mati dalam menghadapi dua malaikat tersebut. Maka bertanyalah seorang lelaki, wahai Rasulullah, bagaimana kalau dia tidak mengetahui nama ibu sebenarnya dah, nama mak tuan dia. Jawab Rasulullah SAW, kaitkanlah saja dia dengan Hawa. Itulah bini Nabi Adam, datuk tak yang kita dah. Dan berkata, wahai Fulan bin Hawa. Hadis ini menggambarkan betapa lemah dan bodohnya malaikat Muka dan Nakir yang ditugaskan untuk menyoal orang-orang mati. Mereka tidak berani lagi bertanya seseorang yang mati telah ditalqinkan. Kerana sudah tentu orang mati yang telah ditalqinkan akan dapat menjawab segala soalan-soalan yang akan dikemukakan mereka. Malah Allah sendiri akan membela si mati yang ditalqinkan dalam menghadapi soalan malaikat Muka Nakir itu dah. Okey, rujukan ni hadis mana? Hadis ni diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Kabir, lihat jilid 8, muka surat 249. Ibn Asakir dalam Tarikh Dimashqnya, lihat Tarikh Dimashq jilid 24, muka surat 73. Okey, komentar. Ditinjau dari sudut dirayah ni dah. Dirayah ni kritikan mata hadis lebih kurang dah. Dirayah ni kritikan mata hadis. Hadis ni jelas maudhu'nya, palsunya. Kerana malaikat digambarkan sebagai makhluk Allah yang bodoh dan mudah ditipu dah. Pakai talqin tipu tak boleh tanya dah. Mudah gitu dah. Yang kedua, selain mengandungi banyak lagi kelemahan-kelemahan lain, hadis ini menyatakan Allah akan membela dan pertahankan manusia-manusia yang berdosa semata-mata kerana ia telah ditalqinkan lah. Dia talqinkan Tuhan pun bukan pas malaikat pakai Tuhan bodoh lah. Allah bahkan akan menentang malaikat Munkar dan Nakir yang memang ditugaskan untuk menyoal orang-orang mati semata-mata kerana telah ia ditalqinkan. Ditalqinkan pakai Tuhan bela dak lawan malaikat pula nak sabar Tuhan dalam malaikat. Okay, yang tiga. Bukan seorang dua ulama hadis telah menghukum dhaif hadis ini. Antara mereka ialah Ibn Salah. Ibn Salah ni tasahul dah. Tapi kata Pak Ilmuh. Dalam fatwanya jilid 1 muka 231 Al-Iraqi. Dalam takhrij Ihya-nya ada dari hadis Madinah. Jilid 4 muka 492. An-Nawawi Imam Nawawi dalam Majmu' Syarh Mazhabnya lah jilid 5 muka 406. Ibn Taymiyah dalam Majmu' Fatwanya jilid 24 muka 209. Ibn Al-Qayyim dalam Zadul Ma'na jilid 1 muka 523. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Barinya jilid 10 muka 503 dalam Nata'ijul Afkarnya. Bila berkata dah Ibn Hajar Al-Asqalani lah kata apa? Dhaif jiddan, hadis yang sangat-sangat dhaif. Ibn Muflih dalam Furu'nya jilid 2 muka 275 dan lain-lainnya. As-Suyuti bahkan mengatakan hadis talqin ini tidak ada satupun yang sahih maupun hasan pun tak ada. Menurut beliau, para ulama hadis bersepakat bahawa tentang kedaifannya. Lihat Al-Hawi lil Fatawi jilid 2 muka 231. Demikian juga kata Ibn Qayyim dalam Tahzib Sunan Abi Dawudnya lihat jilid 2 muka 444. Okey, poin keempat dah. Kritikan yang keempat dah. Komentar yang keempat. Al-Hazami mengatakan dalam sahih isnadnya terdapat sekumpulan orang-orang yang tidak aku kenali. Al-Hazami kata dah. Majmu'uz Zawaid jilid 3 muka 45. Kata Ibn Qayyim Al-Jauzi lah, hadis ini disepakati para ulama tentang kedaifannya. Rujuk Tahzib Sunan Abi Dawud jilid 2
Muka surat 44. Kata As-Sun'ani dalam Subulus Salamnya, syarah Bulughul Maram dah. Kesimpulan kajian ulama, hadis tentang hadis ini ialah ia dhaif dan beramal dengannya adalah bid'ah. Meskipun terdapat ramai orang juga orang yang mengamalkan talqin. Jilid 2 muka surat 114. Jadi hadis ini memang dhaif, sepakat lah. Yang kelima, antara sebab kenapa hadis ini dianggap dhaif dan mungkar oleh para ulama. Para ulama hadis ialah dalamnya terdapat tersebut wahai fulan bin fulanah. Itu sebab dia. Antara benda orang siapa kata palsu rumah ni, fulan bin fulanah. Yang bererti Nabi SAW membinkan seseorang kepada ibunya. Sedangkan menurut ajaran Al-Quran dan sunnah Nabi SAW yang ma'aruf, yang sahih, yang ma'aruf, yang dikenal biasanya, manusia seharusnya semestinya dan sememangnya dibinkan kepada bapaknya, sama ada di dunia ataupun di akhirat, kena bin kepada bapak lah. Nah, akhirat pun ada dalil bin kepada bapak. Tiba-tiba orang abah mau buat talqin, abah mau guna bin mu cerita gini lah. Cerita kau gini. Firman Allah Ta'ala, ud'uhum li'abaihim wa huwa aqsatu 'indallah. Maksudnya panggillah mereka, ini anak-anak angkat itu, dengan memakai nama bapak mereka. Itulah yang lebih adil di sisi Allah. Jangan panggil anak angkat kita pegang anak, jangan panggil berbim. Bukan kita kena pok dia asal lah. Surah Ahzab ayat 5 dah. Nabi SAW bersabda, Al-ghadiru yurfa'u lahu liwa'un yawmal qiyamati yuqalu hadhihi ghadratu fulanin min fulan. Maksudnya akan diangkat bendera khusus untuk penderhaka. Dikatakan inilah penderhakaan fulan bin fulan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi bukan fulan bin fulan lah. Fulan bin fulan juga di akhirat nanti dah. Kata Ibn Battal, hadis ini menolak pendapat orang-orang yang mengatakan manusia tidak akan dipanggil di hari kiamat nanti melainkan dengan dibinkan kepada ibu-ibu mereka. Jadi hadis ni menolak lah. Ibn Battal syarah Sahih Bukhari jilid 9 muka surat 335 dah. Tak betul dah. Ni ramai lah. Ustaz aku tegur. Tak apa-apa guna bin mak dah. Antara hadis yang dengan jelas menyebutkan manusia akan dipanggil dengan dibinkan kepada ibunya di akhirat kelak ialah dua hadis yang akan penulis kemukakan nanti. Pertamanya dikatakan riwayat Ibnu Abbas dan keduanya pula dikatakan riwayat Anas. Di bawah ini mula-mula sekali dikemukakan riwayat Ibnu Abbas, kemudian riwayat Anas. Riwayat Ibnu Abbas telah dikemukakan oleh At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir. Begini teks dan terjemahannya. Terjemahan lihat kita bahasa fulan bin fulan ni. حدثنا الحسن بن علوية القطان قال حدثنا إسماعيل بن عيسى العطار قال حدثنا إسحاق بن بشير أبو حذيفة قال حدثنا ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يدعو الناس يوم القيامة بأسماء أمهاتهم سترا منه على عباده وأما عند الصراط فإن الله عز وجل يعطي كل مؤمن نورا وكل مؤمنة نورا وكل منافق نورا فإذا استووا على الصراط سلب الله نور المنافقين والمنافقات فقال المنافقون انظرونا نقتبس من نوركم سورة الحديد وقال المؤمنون ربنا أتمم لنا نورنا سورة الرحمن فلا يذكر عند ذلك أحدا. Bermaksud Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah SWT menyeru manusia pada hari kiamat nanti dengan dibinkan kepada nama-nama ibu mereka dengan tujuan menutup rahsia-rahsia hamba-hambanya. Ada tujuan tutup rahsia hambanya. Dekat sirat Allah SWT memberikan pada setiap orang mukmin lelaki dan perempuan cahaya. Kepada orang munafik, lelaki dan perempuan diberikannya juga cahaya. Tetapi setelah mereka berada di titian, di atas sirat, Allah menghilangkan cahaya mereka. Lalu orang-orang munafik berkata, tunggulah kami, biarkanlah kami mengambil sedikit dari cahaya kamu dah. Dan orang-orang mukmin pula berkata, wahai Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami. Pada ketika itu tidak ada seorang pun ingat
akan orang lain. Ni hadis Tabrani. Al-Mu'jam Al-Kabir jilid 9 muka surat 330. Ucapan Al-Quran. Riwayat Anas pula dikemukakan oleh Ibn Adi dalam Al-Kamil fi Du'afa Ar-Rijal jilid 1 muka surat 508. Begini teks dan terjemahannya. Haddatsana Muhammad bin Muhammad Al-Jahani qala haddatsana Ali bin Bishr bin Hilal bi Sana'a qala haddatsana Ishaq bin Ibrahim At-Tabari qala haddatsana Marwan Al-Fazari an Muhammad At-Tawil an Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u an-nas yawm al-qiyamati bi ummahatihim min Allah azza wa jalla alaihim. Bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia akan disuruh pada hari kiamat nanti dengan dibingkang kepada nama-nama ibu-ibu mereka daripada pihak Allah azza wa jalla. Rujuk Ibn Abdi Al-Kamil fi Du'afa Ar-Rijal jilid 1 muka 538. Tetapi para ulama hadis mengatakan kedua-duanya adalah hadis maudhu', hadis palsu. Ibnu Al-Jauzi, Ibn Al-Qayyim, As-Suyuti, Al-Ajaluni, Al-Albani dan lain-lain adalah antara sekian ramai para pakar hadis yang mengatakan ia maudhu'. Tak kira aliran Salafi ke aliran Sya'ariyah ke apa ke, semua kata hadis ni maudhu' palsu dia. Yang keenam dia, poin keenam, kritikal keenam dia. Asy-Syakani dalam Subul Salam syarah bagi Bulughul Maram ni menukilkan kata-kata pengarang Al-Manar Manar Munir tentang hadis yang dikemukakan sebagai contoh pertama bagi usul keempat ini. Kata beliau, inna hadis satalqin hadha hadithun la yashukku ahlul ma'rifah al-ma'rifati bil hadisi fi wad'ihi. Maksudnya, sesungguhnya hadis talqin ini adalah satu hadis yang tidak diragui oleh pakar-pakar hadis tentang kepalsuannya. Lihat Subul Salam jilid 1 muka surat 501. Ketujuh, Jumhur ulama menghukum amalan mentalqin ke orang yang telah mati adalah bid'ah. Jumhur ulama, majoriti ulama, banyak mazhab, majoriti ulama kata bid'ah ni talqin. Antara tokoh ulama yang membid'ahkan talqin ialah Izzuddin Ibn Abdussalam. Izzuddin Ibn Abdussalam tokoh besar mazhab Syafi'i, bukan mazhab lain pun tak, tapi dia terikut takar yang sebut bid'ah lah talqin ni. As-San'ani lah mazhab ya al-hadis dia. As-San'ani dan lain-lain lagi kata dia bid'ah dah. Antara tokoh yang hebat lah. Lihat As-Suyuti Al-Hawil Al-Fatawi jilid 2 muka surat 231. Sulaiman bin Umar bin Muhammad Al-Bujairimi Hasyiah Al-Bujairimi Al-Khatib jilid 6 muka surat 90 hingga 190. Ulama mazhab Syafi'i ni. As-San'ani Subul Salam jilid 2 muka surat 14 ni mungkin lah. Tentu sekali mereka tidak akan berani mengatakan bid'ah jika hadisnya hanya dhaif yang ringan. Mesti hadis berat ni. Ya. Dan yang ke-8, di dalam hadis-hadis Syiah tersebut bahawa semua manusia selain Syiah akan dipanggil dengan dibingkang kepada ibunya di akhirat kelak. Pula dah Syiah kata dia. Adapun Syiah mereka akan dipanggil dengan dibingkang kepada bapa masing-masing. Takut usul Syiah nak pelakah kita ni. Ya. Kesimpulannya, ajaran yang menyebutkan manusia akan dipanggil di akhirat kelak dengan dibingkang kepada ibunya adalah ajaran Syiah sebenarnya dah. Nak pelakah kita dah. Tetapi mereka juga tidak menerimanya untuk golongan Syiah sendiri. Memanggilkan seseorang manusia dengan membingkangnya kepada ibunya itu merupakan suatu yang sangat penghinaan di sisi mereka dah. Kerana menganggap bukan Syiah sebagai anak zina. Zinalah. Golongan Syiah mempercayai mereka yang bukan Syiah akan diseru dengan dibingkang kepada ibu-ibu mereka. Sebab apa? Bingkang pada mak-mak ni tak? Bin Hawak bingkang berkata tahun. Sebabnya mereka anggap anak ahli sunnah ni zina dah. Dituduh lah. Dia hak zina. Syiah hak kahwin. Apa kata muta'ah tu tak? Pakai bui mas kahwin. Pakai tak ada edah ke apa tak? Tak ada apa? Boleh niat nak cerai bila-bila dah. Bayar semalam apa boleh hak tu. Syiah. Itulah zinanya tapi tuduh ke ahli sunnah.
Jadi dipanggil fulan bin fulanah ni sebabnya nak tuduh orang Ahlussunnah ni Syiah. Kita percaya. Di bawah ini dikemukakan dua hadis Syiah berhubung dengan perkara berkenaan sebagai contoh. An Jabir bin Abdullah qala Rasulullah SAW la'alli aliyin ala ubashiruka alla amnahuka qala bala ya Rasulullah qala fa inni khalaqtu فإني خلقت أنا وأنت من طينة واحدة ففضلت منها فخلق منها شيعتنا فإذا كان يوم القيامة دعي الناس بأمهاتهم إلى شيعتك فإنهم يدعون بآبائهم لطيب مولدهم. Hadis itu bermaksud Jabir meriwayatkan, katanya Rasulullah SAW bersabda kepada Ali, "Mau tak aku berikan berita gembira kepadamu?" Maukah aku berikan berita gembira kepadamu? Dan kepada Ali lah. Mau tak aku berikan kepadamu? Dah beri berita gembira lah. Ali pun jawablah, ya tentulah aku mahu wahai Rasulullah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya aku dan engkau telah dijadikan daripada tanah yang sama. Tanah sama. Daripada lebihan tanah yang dijadikan kita, Allah menjadikan Syiah kita. Dan lebih-lebih tanah tu jadi Syiah lah. Di hari kiamat kelak, manusia akan dipanggil dengan dibinkan kepada ibu-ibu mereka kecuali Syiahmu lah. Penyokong Syiah Ali lah. Kerana khususian asal-usul kejadian mereka akan dipanggil dengan dibinkan kepada bapa-bapa mereka. Rujuk Al-Hurru Al-Amili Al-Fusulu Al-Muhimmah fi Usulil A'immah jilid 1 muka 144. Syekh Mufid Al-Irsyad jilid 1 muka 43. Al-Arbali Kashful Ghummah jilid 1 muka 140. Ini kita atas Syiah. Okey, seterusnya dah. Hadis kedua dah. Dari kitab Syiah ni. An Muhammad bin Yahya bin Sadir qala Abu Abdullah إذا كان يوم القيامة دعي الخلائق بأمهاتهم ما خلانا وشيعتنا فإنا لا صفة بيننا. Bermaksud Muhammad bin Sudar meriwayatkan katanya, kata Abu Abdullah, ini Ja'far As-Sadiq, Abdullah Ja'far As-Sadiq alaihissalam, Syiah Abu alaihissalam. Di hari kiamat nanti semua manusia akan dipanggil dengan dibinkan kepada ibu-ibu mereka kecuali kami, yakni para imam dan Syiah kami lah. Kerana tiada berlaku perzinaan di antara kita para imam dan Syiah. Rujuk Ibnu Babawih Al-Qummi Al-Syekh As-Saduq Sifatul Syiah muka surat 16. Itu contoh pertama tentang apa? Kasun kita full apa? Bin lah, Fulan bin Fulanah dah. Dan tentang kebodohan malaikat muka nakir, kita lakin sikit ya. Biar kita jahat setam mana, dosa setam mana pun, pakai malaikat tak boleh tak tanya dah kan. Bodohnya malaikat. Jadi dengan cerita hadis ni, nampaklah hadis tu karut dah, hadis palsu dah. Okey, seterusnya kita pergi pada contoh kedua dah. Contoh kedua, hadis yang kedua, contoh kedua ni dalam usul yang keempat yang memperbodohkan malaikat ni dah. Riwayat yang menyapokkan bodohnya malaikat ni, mengaibkan malaikat ni, ialah riwayat keduanya, Mu'an Abdullah qala ma min rajulin tamta' thumma ightasala illa khalaqallahu min kulli qatratin taqturu minhu 70 malakan yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah yal'anuna mutajannibiha ila an taqum as-sa'ah. Maksudnya Abu Abdullah ini Ja'far As-Sadiq berkata, tiada seorang pun lelaki yang melakukan mut'ah kemudian ia mandi junub, melainkan Allah menciptakan daripada setiap titisan air yang menitis daripadanya 70 malaikat
yang beristighfar untuknya hinggalah ke hari kiamat. Dan mereka melaknat orang yang tidak melakukannya nikah muta'ah hinggalah ke hari kiamat. Dah dapat bodoh mereka ada bela zina lah muta'ah. Rujukannya Risalatul Mut'ah oleh Syekh Mufid muka surat 8 hingga 9, Wasailu Syiah oleh Al-Hurru Al-Amili jilid 44 muka surat 444. Selepas memukakan hadis-hadis ini, Syekh Mufid berkata, ulama besar Syiah, ini hanya beberapa sahaja daripada sekian banyak hadis-hadis berhubung dengan perkara ini nikah mut'ah. Komentar dia. Pertama, ini ialah hadis Syiah lah. Namun begitu mungkin juga ia tersebar di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Bagi kita tidak penting dari manakah puncanya. Apa yang penting ialah ia mengandungi gambaran yang salah tentang kejadian mereka. Mereka yang dikatakan dalam hadis-hadis sahih telah dijadikan daripada cahaya, dikatakanlah hadis Syiah tersebut di ataslah telah dijadikan daripada titisan air. Mandi junub hasil persetubuhan daripada perkahwinan secara mut'ah. Yang sebenarnya zina dah. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha merayakan hina mereka lah tak. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha merayakan kata beliau, Rasulullah SAW bersabda, khuliqatil malaikatu min nurin wa khuliqal jannu min marijin min nar wa khuliqa adam mimma wusifa lakum. Bermaksud malaikat dijadikan daripada nur cahaya, jin dijadikan daripada julangan api lah, api tu julangan api, ujung api lah. Adapun Adam dijadikan daripada bahan yang diberitahu kepadamu, iaitu tanah lah. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, Baihaqi dan lain. Poin kedua, komentar kedua. Hadis ini jelas palsu kerana selain menyabitkan kejadian malaikat bukan daripada cahaya, dia juga menampakkan para malaikat itu sangat menyukai dan berkenan dengan perbuatan dosa. Mereka dikatakan beristighfar untuk orang-orang yang melakukan mut'ah ni, mut'ah zina. Padahal mut'ah itu tiada bezanya dengan zina lah. Cuma nama saja yang berbeza yang Islami dah. Berbuh nama Syiah, berbuh nama ni lah, kita berbuh parti Islam berapa. Kadang-kadang berbuh nama Islami padahal dalamnya penuh dengan benda haram dah. Puak ni enggak berbuh nama nikah mut'ah. Dah nikah berbuh padahal zina lah. Betul-betul zina lah. Betul-betul pelacuran. Orang-orang yang tidak melakukan dosa mut'ah pula sangat dibenci oleh mereka. Kerana dikatakan para malaikat itu melaknat dan mengutuk orang-orang yang tidak melakukan mut'ah. Gambaran seperti ini tentang malaikat bercanggah sama sekali dengan gambaran yang diberikan oleh Allah tentang mereka, tentang malaikat lah dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Bermaksud mereka ni para malaikat takut kepada Tuhan mereka yang di atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan. Surah An-Nahl ayat 50. Allah Ta'ala firman lagi tentang malaikat. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada subhanahu bal ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Bermaksud, dan mereka orang-orang musyrik berkata, Allah Ar-Rahman mempunyai anak, maha sucilah ia, bahkan malaikat-malaikat yang dikatakan menjadi anak Allah itu ialah hamba-hambanya yang dimuliakan. Ayat ke-6. Mereka tidak mendahuluinya dengan perkataan dan mereka pula mengerjakan apa yang diperintahkannya. Ayat ke-7. Surah Al-Anbiya ayat 26 hingga 27. Gambaran yang diberikan Allah dalam Al-Quran tentang malaikat ialah mereka makhluk yang sangat takut kepada Allah. Tidak mendahului Allah baik dalam perkataan maupun perbuatan. Kalau mereka boleh beristighfar untuk orang-orang yang melakukan dosa seperti zina yang dikutuk oleh Allah dan boleh melaknat orang-orang yang tidak melakukan nikah mut'ah zina tu dah, berarti mereka tidak takut pada Allah dan mendahului Allah dah dalam perkataannya. Begitukah layaknya hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah. Keadaan seperti ini tidak mungkin berlaku kepada malaikat yang diakui oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang mulia. Ketiga dah, kritikan ketiga dah. Akidah tabarruk atau al-bara'ah. Telah membenci dah. Di kalangan golongan Syiah memainkan peranan yang sangat-sangat penting dalam penciptaan hadis-hadis palsu seperti ini. Akidah tabarruk
atau Al-Bara'ah ni adalah satu akidah eksklusif Syiah. Akidah yang jadi utama lah. Kalau ada cara kecinta-cinta dia cara kebenci dulu dah. Tabarruk ni kebencian. Dah menjauh lah dipulaukan ke apa. Akidah tabarruk ialah satu kepercayaan di mana golongan Syiah perlu menyatakan kebencian kepada individu-individu tertentu dan berlepas diri daripada mereka dengan apa cara sekalipun. Ini jadi satu akidah. Para malaikat juga termasuk dalam kalangan yang dibenci oleh Syiah. Lihat betapa mereka melakukan tabarruk terhadap malaikat melalui hadis di atas. Nampak bodoh malaikat lah. Dengan mencipta hadis seperti itu, Syiah sebenarnya hendak menafikan kesucian malaikat. Para malaikat yang suci itu bagi mereka selanjutnya hanya dijadikan daripada air kotor hasil mandi junub selepas perzinaan yang disuci ke atas nama muta'ah. Kritikan komentar keempat. Untuk menyebar luaskan amalan mut'ah yang keji dalam masyarakat, hadis-hadis kelebihan mut'ah direka cipta sebanyak-banyak mungkin. Di samping direka juga hadis-hadis yang mengancam dan menakut-nakutkan orang-orang yang tidak melakukan mut'ah. Hadis di atas adalah salah satu contoh usaha mereka untuk melariskan amalan nikah mut'ah zina ni lah, pelacuran ni. Ni bahaya dia kalau ada di universiti pun dah. Pokok dia ni, pokok Syiah ni kan buat betul lah pelacuran zina ni nak. Dengan nama nikah mut'ah. Kadang-kadang pensyarah. Dengan anak murid pun dah. Jadi benda ni jadi pahala besar tu dia nak buat tu dah. Sebabnya ada pahala yang sangat besar. Zina dengan atas nama mut'ah ni pahala besar ni. Yang kelima, 70 malaikat dijadikan daripada setiap titik air mandi junub. Selepas persetubuhan suami isteri yang telah berkahwin secara mut'ah. Alangkah ramainya malaikat yang terjadi ketika seseorang mandi junub. Kerana air digunakan tentunya bukan 10 titik. Bukan juga 100 titik. Entah berapa ribu titik lah. Allah jualah yang mengetahuinya dengan tepat. Mereka dikatakan tidak ada kerja lain selain beristighfar untuk orang-orang yang mandi junub setelah berkahwin secara mut'ah dan melaknat orang-orang yang tidak melakukan mut'ah hingga hari kiamat. Kahwin mut'ah itu sendiri bukanlah suatu dosa yang perlu dipohonkan keampunan mengikut mereka lah dah. Ia bahkan satu amalan yang mendatangkan pahala yang sangat besar mengikut Syiah. Jadi ada dosa apa agaknya yang diistighfar oleh para malaikat hingga ke hari kiamat itu kepada mereka dah. Tentu dosa-dosa lain dah. Secara tidak langsung ia menjadi pendorong penting kepada penganut-penganut Syiah untuk melakukan apa saja dosa yang terlintas di hati. Kerana malaikat-malaikat yang tidak terkira ramainya sudah bersiap sedia ada bersama-sama untuk beristighfar kepada Allah hingga ke hari kiamat. Pokok Syiah ni dah. Supaya diampuni oleh Allah semua dosa-dosa yang dilakukan oleh mereka. Berkat mut'ah, berkat nikah mut'ah dah, zina ni lah. Poin ke-6 dia, mengatakan malaikat jadikan daripada air mandi junub selepas persetubuhan suami isteri yang telah berkahwin secara mut'ah, secara pelacuran zina ni adalah suatu penghinaan dan pencerobohan terhadap akidah Islam tentang satu makhluk Allah yang mulia dan suci. Pencerobohan terhadap akidah Islam tentang satu makhluk Allah yang mulia dan suci, malaikat lah. Ia tidak mungkin dipercayai oleh orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah yang berfikir warah ni. Kat Sunnah tak logik dia. Yang berfaham begitu hanyalah golongan yang sesat dan menyeleweng seperti Syiah sahaja dah. Golongan Syiah sesat ni gitu lah. Padahal bahaya ni mut'ah ni habislah. Anak bini dia boleh ngomong habis dah. Benda hak tak logik. Tapi dia jadi satu perkara yang logik mengikut Syiah. Kerana akidah mereka sebegitu dah. Kita ada contoh ketiga panjang ke tak? Tengok dulu. Kalau panjang kita berhenti. Kita sambung lepas ni nak. Ini contoh kedua.
pada dulu kot. Contoh ketiga ni kita berhenti tu. Pasal kisah Harut Marut apa ni panjang dah. Kita berhenti kat ni dulu. Kita sambung balik lah. Pasal contoh ketiga ni nak hinakan Nabi ni, menghina malaikat. Bukan Nabi ni, malaikat-malaikat ni. Kisah Harut Marut ni panjang perbezaan dia. Ceritanya sangat terkenal dah. Dan perbincangan ni sangat halus lah. Sekarang ni dulu perbincangan kita. Sebab ini kita sambung balik cerita Harut Marut ni. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahu. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.